Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepada engkau dan mengenali engkau ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waalaikumsalam Nur Hayati. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada setiap pagi Allah Ta'ala pilih kita dalam hashtag Santapan Rohani. Yang saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen, biasakan dengan penulisan begini, biasakan dengan perasaan begini, kerana ini merupakan metodologi tauhid yang perlu ada pada kehidupan kita. Bila mana kita masuk live, bila mana kita bersama dalam live, maka rasalah inilah yang dikatakan qada dan qadar dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buangkan perasaan keaiban diri, buangkan perasaan ujub diri, buangkan perasaan ain ataupun rasa keakuan diri, dengan kita merasakan Allahumma salli ala Muhammad, syukur ya Allah kau pilih aku pada pagi ni lagi untuk bersama-sama lah hashtag Santapan Rohani dengan suatu tujuan. Ya Allah, apa lagi yang kau nak ajar aku? Kata begitu. Supaya apa tuan-tuan? Supaya perasaan mencari dan perasaan menerima dua benda yang berbeza. Saya ulang balik. Dah. Perasaan nak mencari. Nak mencari ni kita kacau lah, usaha nak cari ilmu. Satu, saya berhenti sekejap lah. Okey. Alhamdulillah. Okey. Perasaan nak mencari dan perasaan menerima ilmu, dua benda yang berbeza. Kalau tuan-tuan cari, tiba-tiba tak dapat, tuan-tuan akan stres. Tuan-tuan cari, tiba-tiba tak dapat, tuan-tuan akan mula stres pada tindakan yang tuan-tuan dah buat, usaha yang tuan-tuan dah buat, cara yang tuan-tuan dah buat, ataupun teknik yang tuan-tuan dah buat. Berbeza kalau tuan-tuan datang pada live ini dengan keadaan menerima. Dengan keadaan menerima. Ya Allah, apa yang kau nak bagi aku faham lagi pada pagi ni? Kalian jelas ke jelas ni? Bila mana kita berada pada satu keadaan menerima, ya Allah, apa yang kau nak bagi ilmu pada aku pada pagi ini? Apa lagi yang kau nak tambahkan pada aku pada pagi ini? Apa lagi ya Allah yang kau nak jentik telinga aku pada pagi ini? Waalaikumsalam Tun Saleha. Apa lagi ya Allah yang kau nak sentuh hati aku pada pagi ini? Apa lagi ya Allah yang kau nak hantarkan maklumat untuk diri aku, kehidupan aku, ibadat aku, keluarga aku, life aku? Apa lagi ya Allah yang kau nak beri kepada aku pada pagi ini? Okey. Bila mana tuan-tuan menukilkan perkataan begini, bermakna tuan-tuan sedang menerima. Menerima. Jadi mencari ni kita ke depan, menerima ni kita duduk diam. Dalam konteks santapan rohani ni, tuan-tuan belajar ilmu menerima. Dah?
Bila mana kita rasa kita, ya Allah, apa lagi ilmu yang kau nak beri ni? Bila mana kita berada pada zon menerima, kita akan ambil ilmu tu dengan tenang. Kita tak akan stres. Kita akan memikirkan pula selanjutnya apakah tindakan yang perlu aku buat. Untuk apa? Untuk aku pertingkatkan kehidupan, ibadat, diri dan sebagainya. Jadi bila mana tuan-tuan memahami konsep mencari dan menerima dua benda yang berbeza, maka belajarlah pada setiap pagi bila masuk live bersama hamba lah #Santapan Rohani, belajar menerima. Terima apa ilmu yang Allah nak bagi. Barulah kita rasa tuan-tuan dah buang satu di antaranya sifat keakuan diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas ke jelas ni? Kalau jelas, tulis di ruangan komen. Kalau tak jelas, tengok daripada awal balik. Sebab boleh jadi ada sahabat-sahabat kita yang baru je join live, tiba-tiba dengar apa benda ni Ustaz tiba-tiba menerima ni. Jadi tengok daripada awal live supaya saya nak fokus kepada tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Cuma secara ringkas, cara tuan-tuan nak buang keakuan diri, tuan-tuan nak buang perasaan stres. Setiap pagi aku masuk Santapan Rohani, apa yang aku dapat? Jangan tanya apa yang aku dapat, tanya apa yang Allah Ta'ala nak beri. Baru kita buang aku tu. Baru kita buang aku. Apa yang Allah Ta'ala nak beri lagi ni? Apa yang Allah nak beri lagi ni? Barulah otak kita sentiasa kita pahatkan pada minda Allah, Allah, Allah. Apa yang Allah Ta'ala nak beri pada pagi ni? Apa yang Allah Ta'ala nak beri pada pagi ni? Bila tuan-tuan membiasakan otak minda dengan perasaan apa yang Tuhan nak beri pada aku pada hari ni, itu namanya menerima. Itu namanya belajar menerima. Dah? Sebab mencari ini benda yang berbeza. Menerima ni benda yang berbeza. Okey. Jadi apa khabar anda pada pagi ini? #Santapan Rohani. Mudah-mudahan saya mendoakan kalian bukan saja sihat, tetapi terus menerus diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak dapat tidak tuan-tuan, bila mana kita bersyukur dengan setiap ibadah yang kita lakukan, dengan setiap apa yang Allah Ta'ala hidupkan pada kehidupannya kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala makin beri kepada kita rahsia, kefahaman, nikmat, kemanisan ibadah, yang semuanya itu berlaku dalam konteks menerima. Bila kita mula menerima, kita akan rasa. Kalau kita mencari, kadang-kadang kita akan stres bila mana kita rasa benda tu tak dapat. Bila kita menerima ni, Allah, syukurlah hari ni dapat banyak ni. Itu makna menerima. Kalau tuan-tuan mencari ilmu bagus. Mencari ilmu ni bagus. Tetapi sebab saya nak bawa dengan suasana yang berbeza. Kalau tuan-tuan tak dapat, tuan-tuan akan stres. Tuan-tuan akan menukilkan pelbagai perkara persepsi pada diri dan kehidupan. Ya Allah, tak kena kot mana lagi ni. Aku rasa aku daftar program NBS baru-baru ni dengan duit yang halal, bukan duit syubhah, bukan duit haram. Jaga tuan-tuan. KWSP baru saja meluluskan, tuan-tuan boleh keluar duit sebanyak RM600. Betul? Selama 12 bulan. RM600 ke RM500? Saya pun tak ingat lah. RM600 tuan-tuan boleh bayar keluar setiap bulan. Tetapi ingat, kena pastikan tuan-tuan duit itu daripada duit yang halal. Sebab kita maklum, KWSP sebelum ni banyak buat investment kepada pelaburan-pelaburan yang tak patuh syariah. Sebab tu baru ni bila saya share video salah satu daripada PU, menceritakan yang beliau pergi ke KWSP, dan dia pun terkejut. Dalam berapa juta, 7 juta, 7 juta ke? 7 juta ke dia kata berapa? Yang baru convert kepada syariah baru 1 juta tuan-tuan. Baru 1 juta yang baru convert kepada EPF syariah. Mana lagi berbaki 7-8 juta lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Jadi, apa khabar juga batin anda pada pagi ini? Jawab di ruangan komen. Bagi yang baru masuk live ataupun baru join live, kalau tak tahu nak jawab, Ustaz, batin saya sihat selagi mana diredai oleh Allah. Ayat ni power sangat tuan-tuan. Tak perlu fikir, ikut belajar menerima ilmu. Bila kalian mula belajar menerima ilmu, baru kalian akan rasa apa yang Tuhan nak bagi lagi, apa Tuhan nak bagi lagi. Jangan duk kata apa yang aku nak cari lagi, apa aku nak cari. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir tuan-tuan nak cari, tuan-tuan tak tahu benda tu layak ke tidak dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu benda tu sesuai ke tidak dengan tuan-tuan. Itu konsep kalau tuan-tuan mencari ilmu. Bila kita sebut nak,
berapa ramai kalau diberi peluang nak 1 juta? Semua kata nak, betul ke betul? Jawab di ruang komen. Nak 1 juta. Meniaga, kalau boleh Tuhan buka jalan, aku nak sampai 1 juta. Tapi tak, bukan semua Allah Ta'ala beri benda ni. Sebab apa? Ada setengah orang Tuhan tahu, kalau aku beri dia 1 juta, dia lobby. Faham lobby tak? Mari bersama petani ni. Kalau aku beri dia 1 juta, dia angkuh. Kalau aku beri 1 juta, dia sombong. Kalau aku beri dia 1 juta, dia lupa diri. Kalau aku beri dia 1 juta, contoh, dulu dia berjanji macam-macam. Aku tahulah dia ni tak bersungguh pada perkataan. Contoh. Allah Ta'ala maklum. Maka Tuhan sekat, Tuhan tahan untuk kebaikan dia. Menerima apa yang ada. Itu berbeza. Mencari dan menerima. Baik. Jadi pada pagi ni tuan-tuan, dalam hashtag Santapa Rohani, saya nak bincangkan satu tajuk yang begitu best. Sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, itu merupakan rutin yang perlu kita lakukan atas nama dakwah. Tuan-tuan jangan fikir like dan share tu satu benda yang tak ada makna. Likulli syai'in sababun. Tiap-tiap satu tu mesti ada sebabnya. Yang menjadi tidak bermakna bila tuan-tuan tak tahu sebab. Kaedah kata likulli syai'in sababun. Tiap-tiap satu tu tekan like. Apa sebab dia? Belajar tanya hati. Tuan-tuan nak share dekat Facebook, tuan-tuan apa sebabnya? Sebab yang menjadi sebab kepada sebab, kalau tuan-tuan tak tahu sebab tu tuan-tuan tak istiqamah pada dakwah. Dakwah ni pelbagai. Jadi pastikan like dan share, dan pastikan sentiasa love berterbangan untuk kita pastikan dakwah ni tersebar. Baik. Pada pagi ni tuan-tuan, saya nak bincang berkenaan, tajuknya simple. Anda bukan tak tahu. Boleh jadi anda tak di anda apa tak ayat tadi? Anda bukan tak tahu. Okey. Tetapi boleh jadi benda-benda begini, sama ada anda tidak diketengahkan, atau tak ada guru yang mengkedepankan benda ini, dan akhir sekali tak ada orang yang nak push diri kita untuk kita beramal. Simple saja kita nak bincang pada pagi ni, hashtag Santapa Rohani. Anda bukan tak tahu. Itu satu isu. Boleh jadi memang tak tahu. Satu. Okey, bagi yang tahu tu, kenapa dia tak buat? Boleh jadi benda ni dia tidak diketengahkan, masalah-masalah ni tidak dikedepankan. Dan akhir sekali, antara isu yang paling besar tuan-tuan, pengalaman hamba buat program sebelum daripada ni, sama ada offline ataupun online, isu yang paling besar, bila tak ada guru yang nak push tuan-tuan. Tak ada guru. Belajar-belajar, bila balik, orang tanya pun tidak, buat ke tidak, amal ke tidak, update ke tidak. Sebab tu sekarang ni sedang berlangsung dalam grup coaching ICS selama 40 hari. Malam ni ada lagi sesi tambahan. InsyaAllah saya akan buat Zoom. Waktu yang sama saya buat live di Facebook. Tuan-tuan boleh belajar apa yang kami belajar pada malam ini. Tak apa. Walaupun mereka berbayar, tapi kadang-kadang ada setengah part yang kami boleh rasakan, kami boleh kongsi ilmu tu sesuai untuk tuan-tuan. Cuma sekarang ni sedang berlangsung sesi 40 hari, di mana saya bantu mereka untuk mereka update hari-hari. Mereka kena update hari-hari, update. Setiap benda ada 11 perkara yang kita dah belajar dalam program interaktif Cinta Solat, yang benda tu sama ada sebelum ni mereka tak tahu dan mereka jadi tahu, ataupun benda tu mereka dah tahu tapi tak ada guru yang nak push, tak ada guru yang nak tekan mereka, tak ada guru yang nak sokong mereka, tak ada guru yang nak paksa mereka. Afwan, ini merupakan punca yang paling utama kenapa ibadat kita makin tak berubah, solat kita makin tak beri kesan. Sebab apa tuan-tuan? Kalau solat dari semenjak 5 tahun ni sama saja. Semenjak 5 tahun ni, tak payah kita congak lah 20 tahun. Kalau congak 20 tahun lagi sakit hati tuan-tuan, mengenangkan dulu tak belajar dan sebagainya. Ni baru ataupun setahun dua ni. Sekiranya dengan ujian yang Tuhan berikan kepada kita, ujian PKP dan sebagainya, kita tidak memanfaatkan ia untuk menambahkan ilmu, dan waktu yang sama kerana ibadat tak berubah, something wrong tuan-tuan. Kita kena pakat-pakat muhasabah dan fikir pada hari ni. Apa lagi benda yang aku tahu tapi aku tak buat? Tulis di ruangan komen. Itu je, selesaikan masalah ni. Bila ibadat makin tidak memberi kesan, semenjak 2 tahun ni, setahun 2 ni, kalau ibadat masih tidak memberi kesan, tanya balik, apa benda yang aku tahu tapi aku tak buat? Atau apa benda yang aku tak tahu yang aku perlu belajar lagi? 2 saja, tulis di ruangan komen.
apa benda yang aku tahu tapi aku tak buat? Satu. Atau apa benda yang aku tak tahu, yang perlu aku cari dan menerima. Tulis di ruangan komen supaya tuan-tuan fokus. Allah Ta'ala beri peluang PKPB ni, work from home, bekerja daripada rumah. Waktu bekerja tu tuan-tuan ada peluang untuk belajar dan sebagainya dengan secara online. Kalau dah kerja pun online, boleh belajar, tak ada masalah secara online. Atas kesungguhan kita nak mencari. Dua perkara, tulis, simple saja. Apakah benda tahu yang aku tak buat lagi? Atau apakah benda yang aku tak tahu yang perlu aku cari? Kalau tuan-tuan boleh jawab soalan ni, mudah-mudahan tuan-tuan berjaya mengimprovekan diri tuan-tuan pada hari ini untuk kita buka jalan yang lebih luas. Bagaimana kita nak pastikan jalan untuk esok lusa menjadi lebih baik. Sebagai contoh, dalam kitab Musalli ni tuan-tuan, ada lebih kurang berapa ni? Pada banyak lagi. Kalau koleksi buku-buku solat-solat ni banyak tuan-tuan. Tapi saya nak menggunakan buku Musalli sahaja. Dalam ni lebih kurang ada 23, tadi tengok 24, 25. Lebih kurang ada 25 solat sunat. Ni. Dalam 25 tajuk solat sunat ni terpecah pada dua bahagian. Yang pertama, ada di antara tuan-tuan yang dah tahu tapi belum buat. Satu. Ada golongan yang kedua pada hari ni, dia dengar hashtag Santapan Rohani. Waktu yang sama dia tag nama orang-orang yang dia sayang, keluarga dia, sahabat dia. Untuk apa? Dia dengar apa benda yang aku tak tahu dan perlu aku tambah. Sebagai contoh, okey, kita tulis satu persatu. Nanti admin kami boleh tolong bantu tuan-tuan untuk semak balik, tulis balik. Saya akan membaca 25 ni, ke-25 semua sekali tuan-tuan, berkenaan solat sunat yang dinukilkan dalam kitab Musalli ni. Dalam kitab Musalli, antara kitab yang masyhur yang dibaca di pondok-pondok, di surau, di masjid di Malaysia ni tuan-tuan. Yang pertama, solat sunat rawatib. Rawatib ni kita maklum qabliyah dan ba'diyah. Dia ada muakkad, ada ghairu muakkad. Pertama, solat sunat rawatib. Okey, ini yang very simple. Solat sunat rawatib ni benda yang aku tahu tapi ramai tak buat. Aku tahu tapi ramai tak buat. Mak Ngah kata masih tak buat solat hadiah. Tak apa Mak Ngah, nanti waktu program nanti kita buat Mak Ngah, insya-Allah ta'ala. Kita akan ajar, saya akan bantu juga. Itu antara plan kami akan datang Mak Ngah. Baik. Pertama, solat sunat rawatib, tanya diri masing-masing, kalau buat istiqamah ke tidak? Satu isu. Yang tak buat, tanya kenapa tak buat. Adakah dia tak tahu? Adakah dia tak belajar? Pertama, solat sunat rawatib. Hari ni kita sembang santai, kita renung. Adakah benda ni aku tahu dan aku tak buat? Atau aku tak tahu, aku perlu belajar? Itu yang pertama. Yang kedua, masa kita pendek, saya baca cepat-cepat. Yang kedua, solat sunat witir. Tuan-tuan tahu tak kehebatan witir? Cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Saya nak test minda tuan-tuan pada pagi ni. Sebab kalau orang tanya, kan sejarah sembahyang subuh mula diturunkan kepada Nabi Adam AS, kan? Sembahyang zuhur ada Nabi yang mula-mula buat. Sembahyang asar ada Nabi yang mula-mula buat. Sembahyang asar ni tak silap, yang keluar daripada perut ikan nun tu Nabi Yunus ke? Nabi Nuh. Nabi Nuh kapal. Nabi Yunus, dia keluar daripada perut ikan nun. Maka dia rukuk 4 kali. Dia sujud, rukuk 4 kali, sujud 4 kali di atas syukur kepada Allah Ta'ala. Jadilah 4 rakaat. Itu sejarahnya. Maghrib pun ada, isyak pun ada. Jadi kalau ditanya, apakah sembahyang yang khusus kepada Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW? Ramai yang tak tahu. Jawapannya, solat sunat witir. Solat sunat witir ni antara solat yang khusus diberi kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Okey, saya nak tanya, tulis di ruangan komen, apakah kelebihan solat sunat witir yang tiada pada solat sunat yang lain? Jawab. Sementara kalian like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, hari ni kita muhasabah. Peluang ni saya buka kepada semua. Yang dah tahu pun boleh jawab, tak ada masalah. Kalau ketika program saya tak bagi,
Biasa yang attend program, saya berilah peluang kepada orang lain dulu jawab. Okey, soalan saya is very simple. Solat sunat witir ni apakah kelebihannya? Sehingga kan, Allahu Akbar, kalau tuan-tuan fahamlah kelebihannya, jangan ditinggalkan. Ni simple je, tahu. Adakah dia buat? Tak tahu tu cerita lain, kena belajar. Okey, terima kasih Kak T. Soalan saya, apakah kelebihan solat sunat witir? Yang tuan-tuan perlu faham kelebihan ni yang ada pada Nabi. Terima kasih Badrul Syam. Okey, tulis, yang lain boleh belajar. Antara solat sunat yang boleh buat 1 rakaat, iaitulah solat sunat witir. Solat sunat mutlak tak boleh. Solat sunat mutlak 2 rakaat. Nampak? Siapa baru tahu hari ni kelebihan solat sunat witir? Antara solat sunat yang boleh buat dengan 1 rakaat. Maknanya, kalau malas sangat pun, buatlah 1 rakaat. Hari tu dah belajar dah kan? Dalam program solat itu mudah, yang baru je habis 2 minggu lepas. Solat sunat ni, tuan-tuan nak buat ketika duduk pun boleh. Sengaja duduk. Habis solat isyak, lepas tu solat sunat isyak. Habis solat sunat tu tuan-tuan, zikir-zikir, doa. Malas berdiri dah, tengah-tengah bersila ni, tengah-tengah duduk ni, Allah, aku solat sunat witir 1 rakaat. Dah. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. Siapa baru tahu benda ni? Tulis di ruangan komen. Siapa baru tahu? Dah. Supaya apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Terima kasih. Okey. Jadi maknanya, tapi tak usahlah buat semua 1 rakaat. Khilaful aula. Jangan sentiasa berlaziman. Hari-hari buat 1 rakaat, yang tu malas sangatlah tu. Dah. Bermakna sekurang-kurang witir 1 rakaat. Seminimum mungkin 3 rakaat. Seafdal witir 11 rakaat. Jelas? Jadi maknanya, kalau boleh buat 1 rakaat, tuan-tuan nak tinggal ke tidak? Ni saya kata ni. Terima kasih baru tahu. Ini saya kata. Dah. Benda yang kita dah tahu tapi tak buat. Sebab itulah tuan-tuan fikir balik. Semenjak PKP, Allah Ta'ala beri peluang untuk kita beribadah. Duduk di rumah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tanya diri, tanya iman, tanya takwa. Adakah iman makin bertambah? Takwa makin bertambah? Ataupun tak ada perubahan? Puncanya, sama ada kita tahu dan kita tak buat, atau kita tak tahu dan kita tak nak belajar. Kita pergi pula kepada yang ketiga. Sembahyang sunat duha. Simple. Dah. Yang ni boleh katalah ramai pernah buat, walaupun jarang-jarang. Mana-mana yang nak dimurahkan rezeki tu, dia tak tinggal lagi solat sunat duha. Sebab dia kata solat sunat duha ni kunci kepada rezeki. Betul. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, niat kita khalis semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tulis poin nombor 3. Adakah aku tahu tapi aku tak buat? Apa dia? Solat sunat duha. Nampak mudah kan? Okey, habis. Yang ketiga. Yang keempat, solat sunat isyraq. Okey, solat sunat isyraq, iaitu syuruk. Solat sunat isyraq ni, naiknya matahari kira-kira lepas waktu karahiyah, waktu makruh. Waktu makruh, naik segala, masuklah solat sunat isyraq. Tulis di ruangan komen. Berapa ramai di antara kita tahu tapi tak pernah buat? Satu isu. Yang kedua, tak tahu tapi tak nak belajar. Dua je isu kita pada pagi ini. Solat sunat isyraq ni tuan-tuan, waktu hamba di pondok dulu, memang kami dijadikan sebagai rutin. Sebagai rutin. Lepas subuh, zikir, lepas tu baca Quran dan sebagainya. Masuk isyraq, solat sunat isyraq 2 rakaat. Lepas tu solat sunat istikharah 2 rakaat. Lepas tu tunggu sikit, barulah solat sunat duha. Barulah solat sunat duha. Tulis di ruangan komen. Bagus. Yang kata jarang-jarang tu bagus. Yang penting kalian tahu dan pernah buat. Yang tak tahu ni, tanya balik kenapa tak pernah buat. Okey, Ramlah Nordin dia kata jarang sangat. Tak apa. Yang paling penting isunya ialah tahu dan tak tahu. Okey? Habis. Jadi kat sini tuan-tuan dah mula buka minda. Patutlah solat, ibadat yang aku buat selama ni tak beri kesan. Ya, kadang-kadang yang sunat ni kita abaikan. Yang sunat ni kita abaikan. Kalau tak pernah tinggal tu berapa lama, cek balik. Berapa tahun kita tak pernah buat. Okey. Kita masuk pula kepada yang kelima. Solat sunat awabin. Solat sunat awabin. Solat sunat awabin ni tuan-tuan, iaitu solat sunat yang terdapat khusus antara maghrib dengan isyak.
maghrib dengan isyak. Soalannya sama. Yang tahu, adakah pernah buat? Yang tak tahu, tuan-tuan tak nak usaha ke belajar? Saya tak gunakan kitab pelik, tuan-tuan. Saya guna kitab Musalli. Musalli ni antara kitab yang memang dipelajari di pondok-pondok, di sekolah-sekolah, di masjid, di surau-surau. Boleh kata banyak para ulama, para asatizah mengguna kitab Musalli untuk mengajar bab solat. Okey, yang kelima apa dia? Solat sunat awabin. Tulis di ruang komen. Siapa yang tahu, dia dah buat. Siapa yang tak tahu, adakah dia tak nak belajar? Sebab apa tuan-tuan? Solat sunat ni antara solat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih yang membantu bukan sahaja menaikkan kualiti ibadat-ibadat yang lain, tapi dengar dah, solat wajib ni hutang. Solat wajib ni contohlah kalau kita Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita pinjam 1,000, wajib bayar 1,000. Tapi bermakna kalau kita nak bagi lebih, itu yang dikatakan solat sunat. Bagi lebih. Dan kata ulama tasawuf, solat sunat itulah satu martabat amalan yang menaikkan martabat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, solat sunat awabin. Tahu tapi tak buat, Ramlah Nordin. Bagus. Dan saya suka orang yang mengaku ni, sebab Allah Taala sedang menilai diri dia. Syam Ahmad tahu dah buat. Tahu kadang-kadang buat Siti Raziah. Bagus. Okey, kita masuk pula kepada yang keenam. Yang keenam ni khilaf letak tepi dulu. Okey, Hana Aliyah, solat sunat awabin tu solat sunat di antara maghrib dengan isyak. Bermakna yang ni tak tahulah. Bagus. Bila solat sunat antara maghrib dengan isyak, jumlah awabin ni boleh buat 2 rakaat. Dah. Boleh buat sehingga 20 rakaat boleh, tak ada masalah. Kebanyakan awabin ni solat sunatnya, aku salli sunata awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Aku solat sunat awabin 2 rakaat kerana Allah. Buat 2. Sekurang-kurangnya 2. Lepas awabin, solat sunat membeli hari iman. Jelas? Okey, yang keenam. Tulis. Kepada yang baru masuk live, kita nak bincang benda ni. Adakah tuan-tuan tahu dan dah buat? Atau kalau tak tahu, takkan tak nak belajar? Yang keenam, semayang sunat zawal. Semayang sunat zawal. Semayang sunat zawal ni apa? Siapa tahu zawal ni apa? Sudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah? Ataupun siapa yang baru first time dengar solat sunat zawal, tulis di ruangan komen. Dah? Banyak lagi, 25 lagi ni. Masa kita terhad dah. Okey, tak apa. Dengar ni, saya baca semua dulu satu-satu. Saya baca dulu. Admin tolong saya. Nanti kita akan buatkan satu form. Dah, khas tuan-tuan yang melihat live pada hari ni, kita akan buat satu Google Form. Google Form tu kami akan senaraikan 25 ni, 25 solat sunat ni. Kita akan buat satu kolom. Kolom tu ada 4 kolom. Yang pertama, tuan-tuan tahu ke tidak? Tahu, satu kolom. Kalau tahu, right. Kalau tak tahu, right, tak tahu. Lepas tu, kolom yang kedua, dia ada 1, 2, 3, 4. Tuan-tuan dah buat ke belum? Ataupun belum buat? Boleh? Boleh ke boleh? Siapa nak ambil test ni pada pagi ni? Supaya apa? Dia nak tahu apakah benda yang dia tahu dan dia tak buat, ataupun benda yang dia tak tahu yang perlu dia belajar. Okey, saya baca semua 25 ni. Nurul Sakinah, solat sunat zawal. Baru dengar kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak guna kitab pelik-pelik, saya guna kitab Musalli, tuan-tuan. Ni terjemahan. Kalau baca Jawi, lagi pening. Kitab Musalli. Ni, solat sunat zawal, nombor 6. Nampak terbalik tu. Semayang sunat Z-A-W-A-L, zawal. Okey. Saya baca semua. Siapa nak? Tun Salihan nak? Siapa lagi yang lain? Siapa nak take the challenge pada hari ni? Saya akan buat satu senarai untuk saya bantu tuan-tuan. Senarai tu saya akan buat dalam Google Form. Dah? Nanti buat senarai satu. Saya tulis 25 cukup. 25 solat sunat ni. Saya baca dulu. Apa dia? Nombor 6, solat sunat zawal. Okey. Dalam kotak tu nanti, tak tahu ni. Okey, pangkah right pada tempat tak tahu, tik pada tempat tak tahu. Dah buat ke belum? Confirm lah tak buat. Dah, bila tak tahu tu tak buat. Yang ketujuh,
Semayang sunat tahiyatul masjid. Yang ni saya yakin ramai yang tahu dan ramai yang buat. Dah. Belum masuk lagi bab kelebihan dia, tu cerita lain. Yang ke-8, semayang sunat wuduk. Semayang sunat wuduk. Nanti tuan-tuan masuklah Google Form tu. Dah buat ke belum? Tahu ke tak tahu? Okey, kalau tahu. Aku tahu apa dia solat sunat wuduk. Kalau tak tahu, write dekat tak tahu. Saya nak buat kajian pada pagi ini. Kemudian dah buat ke belum? Kalau tak tahu tu confirm lah tak buat. Kalau dah tahu tu buat ke tidak? Okey. Bila sebut buat ke tidak, saya nak ambil pendekatan macam mana? Kalau saya ambil pendekatan, ustaz kalau sekali je buat kira dah buat ke belum? Okey. Saya nak ambil pendekatan tuan-tuan, tengok dalam seminggu ni. Dalam seminggu yang sebelum ni. Dah. Seminggu yang sebelum ni. Seminggu ni tak kecil lah. Okey, tahun ni lah tak apalah. Saya ambil yang tahun ni tuan-tuan. Dalam tahun ni tuan-tuan dah buat ke belum? Yang ke-9, yang ni pun jarang orang buat. Biasa dia buat waktu nak pergi Mekah je. Kalau tak pergi Mekah, kalau tak pergi umrah, benda ni jarang sangat dia buat. Walhal daripada Kuantan datang Kuala Lumpur tu musafir dah. Yang ke-9, semayang sunat musafir. Sembahyang sunat musafir. Dengar dah? Okey, tuan-tuan bermusafir, lepas tu berpergian, Kak T daripada Kuantan datang ke KL. Kak Ramlah KL ke Kota Subang Bestari dekat dah. Dah. Ada circle-circle kita lain daripada Terengganu. Cik Gani mana Cik Gani? Daripada Terengganu datang ke KL. Dah. Umrah, musafir. Semayang sunat 2 rakaat. Aku solat sunat musafir 2 rakaat kerana Allah. 9. Yang ke-10, yang ni lagilah jarang tuan dengar. Sembahyang sunat qudum. Sembahyang sunat qudum. Dan saya tak syarah ni. Saya tak syarah. Satu persatu tak syarah. Nak test kemampuan pengetahuan tuan-tuan dahulu. Nanti kita akan ada satu sesi lagi, barulah kita translate satu persatu. Yang ke-11, semayang sunat taubat. Yang ni mudah-mudahan ramai tahu. Semayang sunat taubat. Yang ni khilaf, tapi saya suka sebut sebab ulama' ni bawa. Semayang sunat berkahwin. Usolli salatul arus. Semayang sunat berkahwin 2 rakaat. Yang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan kahwin sekali sahaja, sekali je lah. Dah. Fikir balik, waktu kahwin lu aku solat sunat ke tidak? Aku tahu ke tidak? Buat ke tidak? Tahu ke tidak? Buat ke tidak? Okey. Yang ke-12, sembahyang sunat berkahwin. Yang belum kahwin tu baca Aisyah tu, belum lagi lah. Contoh. Yang ke-13, sembahyang sunat perhentian. Dan 2 rakaat sunat perhentian bagi orang yang musafir. Tengah-tengah musafir tu dia berhenti. Ada? Semayang sunat dipanggil di tengah-tengah antara musafir. Dah? Semayang sunat perhentian namanya. Manzil dipanggil. Semayang sunat perhentian. Tuan-tuan daripada Kedah nak datang ke KL, dekat rumah dah buat dah solat sunat musafir. Lepas tu sampai tengah jalan dah habis semayang jamak qasar semua, nak solat sunat manzil lah, dipanggil solat sunat di perhentian. Nanti tanda dah. Tanda, tuan-tuan tahu ke tidak? Yang ke-14, semayang sunat ihram. Yang ni biasa orang nak pergi Mekah, dah. Orang nak pergi buat umrah, nak pergi haji, dia akan belajar benda ni dan dia akan buat. Tapi tengok kes. Kalau yang dia start ihram daripada rumah, baru dia boleh semayang sunat ihram. Kalau dia tidak berihram daripada rumah, contoh dia lah sampai sana nanti baru dia semayang sunat ihram. Yang ke-15, semayang sunat tawaf. Dah, semayang sunat tawaf. Yang ke-16, semayang sunat istikharah. Yang baru masuk live, dengar dulu. Nanti belakang nanti ada benda yang best saya nak bantu tuan-tuan. Semayang sunat istikharah. Yang ni ramai tahu. Nak menikah, nak kahwin, nak dapat kerja, cari kerja. Solat sunat 2 rakaat. Yang ke-17, sembahyang sunat hajat. Admin tanda. Sembahyang sunat hajat. Okey. Yang ke-18, sembahyang sunat tasbih. Yang ni mudah-mudahan hamba baik sangka ramai tahu. Sembahyang sunat tasbih. Yang ke-19, sembahyang sunat hari raya. Yang ni kalau tak tahu, ajib namanya. Sembahyang sunat hari raya. Lepas tu, yang ke-20, sembahyang sunat tarawih.
Yang ke-21, semayang sunat gerhana matahari. Gerhana matahari. Yang ke-22, semayang sunat gerhana bulan. Gerhana bulan. Yang ni kami biasa buat di pondok, pernah buat di pondok. Yang ke-23, semayang sunat minta hujan. Istisqa, minta hujan. Dah. Yang ke-24, sembahyang sunat tahajud. Sembahyang sunat tahajud. Dan yang ke-25, sembahyang sunat mutlaq. Sembahyang sunat mutlaq. Yang ni confirm lah, ramai tak pernah buat. Okey. Jadi dalam kitab Musalli ni tuan-tuan, digariskan kepada kita lebih kurang ada 25 solat sunat. Sekurang-kurangnya tuan-tuan belajarlah untuk buat. Belajarlah dan usaha untuk buat sekurang-kurangnya, walaupun sekali, setahun sekali, sebulan sekali. Jadi bagi tuan-tuan yang melihat sesi live pada pagi ini, nanti pihak admin kami akan inform kepada tuan-tuan. Kita akan buat satu Google Form. Saya ulang balik, siapa yang nak take the challenge, saya yakin benda ni tuan-tuan tak pernah buat. Tuan-tuan tak pernah buat dan tuan-tuan tak pernah dibantu pun benda ni. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan. Kita akan buat satu Google Form. Saya akan menyenaraikan 25 solat-solat sunat tadi. Kemudian kita ada 4 kolom. Tuan-tuan tahu, right, tikkan. Kalau tak tahu, tik dekat tempat tak tahu. Kemudian dah buat ke belum? Kalau dah lakukan, tik pada tempat dah. Kalau belum dilakukan, tik pada tempat belum dilakukan. Dah. Siapa yang nak take the challenge, kita buat cabaran ni pada hari ni, supaya saya lebih mudah nak bantu tuan-tuan. Oh, part ni ramai yang tak tahu, part ni ramai yang tak tahu. Sebagai contoh malam ni. Malam ni kita ada sesi live best tuan-tuan. Live ni, yakni sesi Zoom, saya bersama dengan peserta ICS. Saya rasa nak bincang satu benda yang pengalaman saya ketika mengajar bab solat ni, ramai orang tak tahu dan melakukan kesilapan. Antaranya bab muafiq dan masbuk. Muafiq dan masbuk ni antara kesilapan yang banyak orang buat. Isunya ialah, ada ke solat sunat bauli? Kalau tak salah saya namanya, ada? Okey, bab saridah. Sebenarnya banyak lagi solat sunat, banyak lagi. Cuma yang saya sebut dalam kitab Musalli. Saya ada baca lagi satu saya ada simpanan berkenaan solat-solat sunat ni. Ada yang sampai 40 pun ada bilangannya. Jadi yang khilaful aula, yang khilaf ulama' kita letak tepi dahulu. Cuma saya nak guna kitab yang masyhur, yang sering dibicarakan di Nusantara, di Malaysia, surau masjid ni, kitab Musalli ni. Jadi tak timbullah isu sangat. Kalau kita bawa kitab-kitab yang jarang sangat orang baca, ustaz tak pernah dengar pun, jadi benda ni berlaku. Jadi kita nak kedepankan ilmu pun, kita kena cerdik dengan suasana dan keadaan. Okey, kembali kepada masalah tadi. Malam ni tuan-tuan, insyaAllah saya akan bersama dengan peserta ICS, kita buat sesi Zoom. Saya nak ajar tuan-tuan, kita buat live juga di Facebook berkenaan masalah-masalah yang berlaku bila mana tuan-tuan tak tahu masalah muafiq dan masbuk. Muafiq dan masbuk. Muafiq dan masbuk. Jangan pandang enteng. Ada kat T, ada. Kitab Musalli ni ada. Mana-mana kedai buku ada jual kat T. Pergi mana-mana kedai buku ada jual. Yang Jawi pun ada, yang Rumi pun ada. Jadi kembali kepada perbahasan tadi. InsyaAllah pada malam ni kita jumpa lagi. Dah jam 9 malam tuan-tuan. Untuk belajar banyak lagi permasalahan solat yang tuan-tuan tak sedar. Benda ni simple je. Persoalan malam ni ada kaitan dengan live pada pagi ni. Kalau tuan-tuan tahu, adakah tuan-tuan dah buat? Kalau tuan-tuan tak tahu, adakah tuan-tuan usaha nak cari ilmu? Jadi insyaAllah dalam program Nak Belajar Solat nanti, banyak lagi benda yang kita nak ajar, yang insyaAllah akan membantu tuan-tuan memahami. Banyak lagi benda yang tuan-tuan tak tahu, tapi tuan-tuan kena belajar. Jelas? Okey, jadi insyaAllah tunggu maklumat daripada saya. Sentiasa alert dengan Facebook Irwan Zahuri untuk tuan-tuan ambil test ni, ambil ujian ni. Dan nanti kita ada ujian hari ni kan. Nanti bila Google Form tu gedebar dah sampai, isikan Google Form tu. Tuan-tuan isi nota-nota tadi untuk tuan-tuan tahu sejauh mana markah bagi diri tuan-tuan, lulus ke tidak. Jadi ma'assalamah wal liqa. Sehingga bertemu lagi pada sini-sini yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Ma'assalamah wal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.